Okey, Assalamualaikum. Pagi Selasa. Okey, minggu yang pertama rasanya, minggu pertama cuti persekolahan. Okey. Aduh. Jadi minggu pertama ni ramai yang balik kampung lah balik kampung. Ada yang tak boleh nak datang training apa semua. Sebab kalau sebelum ni memang time cuti sekolah, saya tak buat training. Cuti lah kan. Tapi mungkin saya nak cuba nak tukar formula lah kan. Sebab bila kita lama sangat tak training ni, dia akan efek kita punya prestasi lah. Okay, dia akan efek lah kita punya prestasi. So sebab kalau betul-betul tak training, kalau cuti sekolah ni tak training, buka sekolah, duduk kejap, seminggu dua, lepas tu cuti puasa kan. Puasa memang tak buat lah. So pihak kelab memikirkan bahawa dah alang-alang puasa sebulan ni tak training, tak training sebulan, lepas tu training sekali dua, lepas tu cuti pula sebulan balik kan. Memang akan efek lah kan. So kalau siapa-siapa yang free dan boleh datang untuk training tu, dipersilakanlah datang. Okay. Sebab kita memang training ni memang compulsory lah and memanglah datang training ni rasa berat sikit pada rasa berat lah. Tapi kepada yang rasa tak berat tu, dia rasa normal je training ni kan. Sebab yalah, bila once korang semua ni bergelar pemain kelab, memang ada tanggungjawab sikit lah untuk pastikan kelab kita dan tim kita perform masa tournament. Okay. Jadi cikgu pun harap macam tu lah. Terutamanya yang cikgu nak berikan penekanan adalah U13 lah. Okay. Macam U12, U11 ni cikgu rasa ada ikhtiar lagi lah. Sebab kalau U12 ni kita at least kita boleh tarik juga budak U11 main kan. U10 pun adalah 2-3 orang budak baru yang akan join. Cikgu akan train sikit lah. Okay. Train sikit. And yang U13 ni cikgu risau sangat ni. Sebab bila dah habis sekolah, memang tak jumpa cikgu dah kat sekolah kan. Kalau sebelum ni malas-malas pun, at least kalau nampak cikgu kat sekolah tu teringat kan, minggu ni cikgu orang cakap ada lagi training kan. Tapi bila dah tak sekolah sekali dengan cikgu, ada yang pergi SMK, ada yang pergi SMK Cyber, ada yang pergi sana pergi sini. Jadi nak menghimpunkan balik U13 ni satu cabaran jugalah. Okay. Tapi cikgu sebenarnya senang je. Cikgu punya metafora cikgu kalau orang lain boleh buat, kita pun mesti boleh buat. Sebab cikgu tengok U13 kita ni bukannya datang daripada sekolah-sekolah yang jauh-jauh. Budak area TPP juga pun, TPP dengan cyber je pun. Yang budak sekolah TPP yang duduk cyber pun kan. Kamu bayangkan U15 kita yang sekarang ni dah naik U17, dia orang tu bukan daripada TPP tau. Yang daripada TPP siapa je dulu? Ada Amia, Aina, Amina, 3 orang tu je. Yang selebihnya datang daripada luar TPP tau. Daripada Dengkil saja 3 orang. Daripada Kota Warisan 3 orang juga. Kemudian daripada BBST 2 orang. Daripada Salak 2 orang. Okay. Tu semua tempat-tempat yang jauh daripada MMU ni. Dan juga mereka bukan duduk satu sekolah. Mereka di sekolah-sekolah yang berbeza-beza. Ada yang SMK Dengkil, ada yang SMK Cyber, SMK Seri Sepang, ada yang daripada SMK BBST kan. Jadi kalau diorang boleh, cikgu rasa korang lagi lah boleh. Sebab korang, satu,
Rumah dekat. Okey, bagi cikgu dekat lah. TPP dengan cyber ni sebenarnya dekat je. Naik motor pun sampai. Tak penat lah. Orang kata lepas je satu traffic light tu, jalan lagi sampai dah. Kalau macam Dengkil, BBST, Kota Warisan, Salak, jauh tau. Jauh sebab cikgu pernah ambil dia orang. Cikgu tahulah jauhnya macam mana, kan? Jauh mata memandang sebenarnya. Walaupun kalau difikirkan tak adalah jauh mana pun, tapi kalau nak dibandingkan dengan kita-kita yang berada di sini, kita ni macam bandingan dia satu jengkal dengan satu hasta lah. Satu hasta, kan? Itulah bandingan dia. Sekejap, kan? Memang dekat, kan? Cikgu pernah ambil dia orang dulu, pergi hantar apa semua, kan? Minyak tu orang kata kadang-kadang tu kalau RM20 tu memang habis RM20 lah. Pergi ambil, pergi hantar apa semua. Cikgu pernah merasa lah zaman-zaman tu. Kalau tak percaya tanya Jen lah. Jen dengan Atikah apa semua tu, masa dia orang mula-mula main dulu, kan? Cikgu buat tu semata-mata nak pastikan dia orang betul-betul main lah, kan? Kan? Macam cikgu cakap lah, sebenarnya kalau nak dibandingkan, tapi sebenarnya itu yang membuatkan tim dia orang berjaya dah. Tim U15 Cyborg begitu berjaya kerana semangat dia orang tu sebenarnya. Semangat kesatuan dia orang tu lah. Semangat nak menang tu satu. Dia orang memang jiwa kental lah. Jiwa memang kental lah. Kamu bayangkanlah, daripada lepas PKP sampai tahun lepas, dia orang sekali pun tak pernah skip training. Ada yang skip training pun sebab terpaksa. Ada hal lain, ada sebab dia orang kat sekolah pun dia orang terlibat dengan olahraga, bola jaring, bola baling apa semua, kan? Masa tu je. Masa-masa lain dia orang memang bagi komitmen, kan? And then masa mula-mula cikgu buat dengan dia orang dulu pun, cikgu memang selalu bawa dia orang keluar. Bukan saja-saja nak enjoy, tapi cikgu nak bagi dia orang betul-betul bonding tau. Bonding ni penting tau dalam tim. Bukan saja dalam rugby, dalam bola sepak, bola baling, bola jaring. Kalau kau tak bonding dengan kawan-kawan, tak ada chemistry, susah nak menang. Dia kena ada tu semangat satu, kesatuan tu, kan? Kalau sebab itulah kamu tengok tim-tim macam Cobra kuat. Cobra tu daripada tahun 1950 lagi dah establish, kan? Trainer dia orang semua power. Coach dia orang power. Kita coach ada berapa orang je? 5 orang je. Dia orang ada sampai 15 orang. Tapi kenapa tim dia susah nak makan tim kita? Kita je makan tim dia. Sebab pertama sekali cikgu nampak dia orang memang player pun power kan. Nak banding dengan player kita, tapi dia orang tak ada kesatuan. Cikgu tengok dia orang semua individu. Individu payah. Tapi cikgu tak boleh nak salahkan dia orang juga, sebab dia orang pun daripada sekolah-sekolah yang berbeza, kawasan yang berbeza. Itu daripada PJ, daripada Shah Alam, daripada Subang Jaya, daripada KL apa semua. Jadi dia orang bukan daripada satu sekolah, dan dia orang susah nak, kau faham kan cikgu cakap? Dia orang susah macam nak together tu payah. Dia orang datang masa training je. Masa lepas tu dia orang balik buat hal sendiri. Jadi training dia orang pun sekali seminggu je. Dulu masa lepas PKP, cikgu ingat cikgu bawa budak-budak U15 ni, bukan hari training je tau, hari biasa pun kita orang training kat luar. Bawa dia orang pergi belanja, makan-makan mamak apa semua, sembang-sembang, nak bagi dia orang rasa sebenarnya mereka tu berjuang untuk satu tim. Sebab tu lah cikgu cakap, bukan cikgu suka-suka je nak buat aktiviti outing apa semua. Bukan tak ada ala tuju tau, kan? Cikgu sebenarnya buat benda tu dengan akak-akak U15 korang dulu lagi. Malah dia orang lagi lama dengan cikgu. Setakat outing-outing biasa-biasa tu dah biasa sangat dah. Sebab tu lah dia orang kamcing. Dia
Diorang kamcing. Diorang bila kawan tak pergi training, tak perlu marah-marah kawan, sendiri tahu tanggungjawab. Diorang rasa bersalah dah kalau tak datang training. Sebab dia tahu bila dia tak datang training, dia akan affect team. Dia seolah-olah macam mengkhianati team tu. Itu beza kita dengan kelab-kelab lain. Macam kelab Cobra, KS Saracen, Tigers apa semua. Kenapa kita dulu awal-awal dulu diorang makan kita, sekarang ni kita makan diorang kan? Sebab benda tu je, bonding. Kalau nak bandingkan dari segi gameplay apa semua, kita dengan diorang lebih kurang je sebenarnya. Cikgu tengok tak adalah kita ni terror sangat, skill banyak sangat sampai kena diorang kena bantai 8-0, 10-0, tak ada. Beza dengan kita dengan diorang, satu try, dua try, macam tu je. Tapi macam mana kita nak lebih try daripada orang? Sebab itulah semangat dalam pasukan tu, itu yang membezakan antara tim. Kalau nak bandingkan kan, bukan tak hebat. Tim Cobra, KS Rental, Tigers hebat, lagi establish. Kita 2018 baru tubuh kelab. Diorang ada kelab Cobra tu daripada tahun 1950 lagi. Kau bayangkan 1950 dia orang dah tubuh kelab dah dekat KL. KL Saracen satu dunia, KL Tigers satu dunia kan. Kalau nak bandingkan kelab kita dengan dia orang tu, memang orang kata jauh ketinggalan tapi disebabkan cikgu buat taktikal yang macam tu, akhirnya U15 kita menjadi. Sehinggalah tahun lepas 3 kali pergi final cup. Kalau jumpa dengan KL Saracen tu memang confirm kita makan dia lah. Jumpa Cobra, jumpa Tigers tu makanan kita. Dulu awal-awal dulu, masa awal-awal cikgu buat dulu, dia orang makan kita tau. Diorang duk makan kita, diorang duk kalahkan kita. Tapi lama-lama kita makan diorang, sebab kita dah jumpa formula. Jadi cikgu harap kamu janganlah anggap aktiviti outing apa semua tu buang masa ke apa, tak. Aktiviti tu nampak macam buang masa kan, nampak macam alah apa benda, bukan pergi training ke apa semua, tak. Dia sebenarnya kan, cikgu sebenarnya bila cikgu buat eksperimen tu, cikgu bereksperimen dengan diorang, nak tahu kesan dia apa semua, memang terbukti berkesan kan. Memang berkesan cikgu mulakan projek cikgu dengan diorang pada tahun 2021, sehinggalah pada berakhir pada tahun lepas. 3 tahun mereka bersama dengan cikgu, dengan aku Azri. Cikgu memang janji dengan, bukan janji dengan diorang, cikgu bagi jaminan pun tak juga. Cikgu cuma cerita kat diorang, dah sudah order, mau tahu sudah siap ke belum? Sudah order. Tadi order tadi Maggi dengan roti. Sudah dengan air sekali. Kan cuba cikgu cerita kat dia orang, dalam rugby ni dia ada bawah sekali, biasanya spoon, shield, bowl, plate, cup. Jadi bila korang berlatih dengan cikgu kan, bila korang berlatih dengan cikgu mula-mula, korang jangan harap terus menang cup lah kan. Parent pun sama agak. Janganlah kata Saibok ni kuat kan, tengok makan Cobra apa semua. Tapi bila hantar anak first game, anak tak nak perform, macam kalah ke apa ke, tak perlu nak ni, sebab dia orang belum masak lagi kan. Jadi kalau ada yang parent pun hantar anak kan, lepas tu macam expect kenapa tim tak menang, kenapa tak macam U15 apa semua tu. U15 3 tahun kot bersama. Okey. Apa-apa. Masih okay. Tapi macam cikgu cakap lah kan, kenapa U15 tu berjaya, mantap padu 3 tahun punya projek tu. So kalau baru hantar anak sebulan 2 bulan dah tanya macam-macam, query macam-macam. Ini bukan kelab Mi Maggi masak 2 minit terus berjaya, tak. Ini bukan kelab Mi Maggi. Cikgu minta maaf sangat-sangat lah kan. Tapi cikgu janji, boleh jamin kalau dia orang bersama selama-lama yang boleh, memang akan nampak peningkatan daripada bawah naik sampai ke atas. Dan bila dah sampai atas, tak turun-turun dah lah. Jadi proses dia tu yang ramai orang tak tahan. Siapa je yang nak tahan main berbulan-bulan, bertahun-tahun kan. Sebab zaman sekarang ni orang nak cepat je kan. Dia sukan ni dia bukan cepat macam tu, dia beza. Sama juga sukan lain, badminton ke apa semua ni, hantar anak badminton kan, hantar sebulan 2
anak nampak tak menangkap ke apa semua, buat keluar. Kan? Itu pemikiran yang silap. Ramai yang ada pemikiran macam tu, silap. Bagi cikgu benda tu silap. Lalah sekali anak terbongkam melangok kat rumah je. Bertahun-tahun hidup biasa-biasa macam tu je. Kan? Sama juga U12 cikgu yang tim Y4 tu, bukannya sehari dua, sebulan dua punya training. Kan? Sarah apa semua, Hazelin, pemain-pemain senior, Hawa apa semua, Fatin apa semua tu 2 tahun. 2 tahun punya latihan tu. Nak produce barang macam tu. Kan? Nak produce pemain yang macam tu makan masa. Sama juga main kriket ke, kau main hoki ke apa semua. Kalau kau setakat training sekali 2 kali, pergi tournament sekali 2 kali dah kalah, tak nak main, cikgu rasa baik kau duduk rumah je lah. Kau jangan letak expectation bila kau masuk kelab yang hebat ke pasukan yang hebat. Oh, saya masuk ni automatic, auto hebat. Maknanya langkah kaki masuk je, esok tu terus jadi champ. Oh, kalau senang macam tu banyak lah, ramai lah. Kan? Dia bukan macam tu. Kena faham sukan ni berjalan macam mana. Sukan ni dia punya perjalanan dia macam mana. Kan? Sebab itulah cikgu cukup marah kalau orang tu dia ambil player-player cikgu, lepas tu dia claim player dia. Sebab bila dia claim player dia tu, seolah-olah dia yang latih. Dia latih juga, tapi dia latih benda yang dah siap. Beza. Kan? Kita ni buat daripada zero. Daripada budak tu tak tahu apa-apa. Sebab tu cikgu cukup marah. Kalau dia nak marah cikgu balik apa semua, cikgu mengamuk. Dia tak tengok lagi cikgu buat mengamuk ni macam mana. Kan? Dia kira mengamuk dia je, mengamuk orang dia tak kira lagi. Kan? Jadi macam tu je cikgu cakap. Kan? Sebab tu cikgu cukup marah, sebab dia melibatkan masa yang lama, berbulan-bulan, malah bertahun, nak menghasilkan pro player ni. Macam U15 memang pro players. Ada yang orang tanya cikgu kan, ya bos, kalau U15 dah pro players, kenapa dia orang tak sambung U17, U18, 19? Macam cikgu cakap lah, dia orang cuba nak beralih arah. Dia orang macam nak cuba something yang baru, iaitu tak be tackle. Tolong mata dia ais mana bungkus. Dia ais, minum ais. Good. Roti rendek 7 plus 60 sen. Okay, alright. Jadi itu je cikgu punya jaminan dengan dia orang. Tak, jangan kamu cakap dia orang tinggalkan cyborg sebab ada masalah ke apa. Tak ada. Kita orang memang tak ada masalah apa pun. Dia orang memang nak main tackle. Sebab apa nak main tackle? Sebab masa keberatan hari tu cikgu sembang dengan Coach Jai daripada KL Serasen. Cikgu tanya dia tak buat tackle ke. Dia kata memang dia nak buat, tengah latih. Cikgu pun cakap kita buat friendly lah. Dia cakap okey je. Dia setuju. Kan? Dan bila budak-budak ni dengan Coach Azri bincang-bincang sama dia orang pun, mungkin dia orang dah decide dia orang nak try tackle, nak main tackle. Kan? Tapi tackle cyborg, tackle girl kita tak buat. Kita hanya buat touch saja. Kita hanya buat touch game je. Tackle game kita tak buat. So kalau dia orang nak main tackle, dia orang kena berlatih dekat kelab lain. Dan kelab yang paling hampir sekali dengan dia orang kat sini KL Serasen lah, yang berlatih setiap hari Sabtu di Putrajaya. So kamu jangan pula cakap oh cyborg ni ada masalah, U15 girls dia semua tak nak main dah apa semua. Bukan tak nak main. Dia orang beralih arah nak main tackle. And then kalau ada event touch untuk U17, U19, insya-Allah dia orang akan main untuk cyborg balik. Sebab bila dia orang dah main tackle ni, of course dia orang boleh main touch. Dia orang touch, dia orang dah pro. So dia orang nak cuba sesuatu yang baru. Ini berlaku dalam rugby, biasa berlaku macam ni. Kan? Bila dia orang dah bertahun-tahun main kan, touch, dia orang akan ada satu masa bila dia orang rasa muak tu. Sebab touch ni muak dia drill yang sama je. Kalau kamu tengok Coach Azri buat pun drill dengan dia orang pun, ball handling dengan 3 man's drive. Itu je, dia ulang-ulang benda tu je sebenarnya. Ulang benda tu sampai kadang-kadang kau tengok bila U15 datang training, dia orang duk buat benda yang sama je kan. Tak boring ke kan?
Kenapa cara latihan kami yang budak-budak ni lain? Dia orang duk ulang benda yang sama je. Sebab bila kamu naik ke umur yang lebih tinggi, Form 1, Form 2, Form 3, benda-benda yang basic ni biasanya kamu dah kuasai dah. Kamu hanya perlu memperkemaskan sahaja, polish sahaja. Contohnya masa buat 3-man drive. Kadang-kadang kau buat 3-man drive, ada yang terkantoi kan, bola tak letak betul-betul kan. Yang orang yang running daripada belakang tu, on the run, bola on the run tu tak tahu nak lari bila. Lepas tu passing pula, passing merapu, tak sampai ke kawan, passing terlepas, bola knock on. Jadi dia orang menyempurnakan benda tu. Dia orang perfection benda tu supaya smooth, tak ada kesilapan. Sebab tu kalau kau tengok game-game U15, dia orang punya game simple je. Dia orang drive je, tapi drive dia orang tu tak ada mistake. Dia orang pergi laju, drive dia smooth, sampai ujung dia orang terus buat drive. Dia orang tak ada nak main gelek-gelek, hantar kat orang-orang tu berlari penat apa semua, nak gelek-gelek, tak ada gelek-gelek. Dia orang memang Coach Hazri memang train dia orang fokus 3-man drive. Itu je. Itu yang bawa dia orang pergi final. Itu rahsia dia sebenarnya. Tapi yelah, bila kau dah setahun 2 tahun drill 3-man drive, dia selalu ni pun kadang-kadang muak juga kan. Sebab main touch ni pun dia tak ada melibatkan skill-skill lain sangat pun kan. Kecuali kalau kau belajar benda-benda yang pelik-pelik macam side stepping, goose step apa semua, yang tu sendiri punya style lah kan. Sebab itulah cikgu cakap dia akan ada satu masa apabila dia orang dah mula rasa muak. Dia macam kalau hari-hari kau makan nasi lemak lah. Kau dah perlu makan nasi lemak, tapi kau nak cuba nak makan makanan lain. Tapi masih nak rugby lagi lah dia orang main tackle. Even kalau ada cyborg lepas ni ada tackle, mungkin kalau kita ada coach-coach lain yang memang ada sijil, memang ada kelayakan nak latih tackle, memang kita buat lah. Kita boleh je nak buat, tapi cyborg ni kita ada code of conduct kita tau. Macam cikgu bukan saja-saja je masuk cyborg macam tu je. Cikgu sebab ada level 1 punya coaching, sijil. Cikgu ada sijil. Orang ingat cikgu masuk dalam cyborg ni main gedah macam tu je, ikut-ikut dan je kan. Main training ikut-ikut dan je. Mana boleh. Kita buat benda kat Malaysia ni semua kena ada aturan dia tau. Kena ada kelayakan, kena ada sijil apa semua. Bukannya main cara haram, bukan main jalan belakang. Dia ingat cikgu buat latih tu latih bodoh-bodoh je. Cikgu pergi apa ni, ambil sijil tu. Siap ada exam apa semua lagi tu. Dekat Cobra Malaysia. Dia orang mananya tahu. Main gedah macam tu je kan. Cikgu tak nak lagi lah tahun depan yang geng-geng gedah-gedah main gedah ni. Kalau main geng-geng main gedah ni, cikgu rasa lepas ni jangan duk buat lagi lah. Benda tu nampak sangat noob kita, ni main gedah nampak sangat apa tu, keterdesakan kita tu, desperate sangat kan. Cikgu memang ada sijil level 1, ada je, nak tengok cikgu boleh tunjuk, tak ada masalah. Nama cikgu pun ada dalam database jurulatih level 1 Malaysia. Dia ingat cikgu latih ni bodoh-bodoh je kan. Itulah lain kali kita ni kan, bila kita terima ilmu daripada orang ni, kena bersyukur, kena hargai. Kalau kita tak bersyukur, tak hargai, tengoklah pada nasib-nasib orang-orang yang pernah kena dengan yang cikgu malah nak sebut nama lah kan. Apa yang berlaku? Ramai yang patah hati dan terus pergi, terus tak nak main. Dan cikgu tak nak generasi lepas ni end up macam tu. Okay. Kalau kau nak buat kelab kau sendiri, persatuan kau sendiri, kau jalan kat luar dah lah. Janganlah kau libatkan orang lain. And then yang paling penting sekali, kalau nak player yang berkualiti apa semua, latih sendiri lah. Jangan main curi player orang je. Curi-curi, kidnap, sabotage, hijack, ini semua kerja-kerja bagi cikgu. Kerja-kerja yang tak perlu lah tak perlu kan. Bukan cikgu cakap dah, orang lain semua pun cakap macam tu. Apa cikgu kan, dia buat perangai-perangai macam ni, style-style macam ni kan, tak gentle langsung, tak perlu langsung. Kalau menang pun orang tak rasa apa, orang lain tak rasa apa, duk syok sendiri je.
cikgu pun senyap je lah kan. Sebab cikgu banyak lagi generasi-generasi lain yang cikgu tengah training sekarang ni, U10, U9 kan. Adik-adik kamu daripada akar umbi, cikgu ni level 1 lebih kepada akar umbi. Kalau yang nak train yang professional, advance punya tackle apa semua, dia kena ada sijil level 3, level 4. Yang tu memang level tinggi punya sijil kan. Dia ingat cikgu ni berlatih tak ada sijil punya, berlatih secara haram. Come on lah kan. Orang ada kursus tu, kursus ni bukan kursus latihan budak saja, fizio apa semua dia ni lah latih dekat Cobra dulu cikgu, sebulan juga kan. Dapat sijil, alhamdulillah. Cikgu tak nak share lah sijil cikgu tu. Zaman sekarang ni, karang-karang tu dapat kat apa tu, tangan-tangan yang tak bertanggungjawab kan. Disihirnya sijil tu kan, diedit-editnya. Lepas tu dia mengaku pula dia ni ada sijil nak latih budak-budak apa semua. Aduh, pening kan. Sebab tu cikgu tak share. Sijil tu hanya cikgu je yang tahu. Kalau nak kepastian boleh call Cobra, boleh check dengan Cobra Malaysia. Nama cikgu memang ada kan. Itu pun sebab rugby Sepang yang hantar cikgu. 2 orang rugby Sepang hantar dulu. Cikgu dengan cikgu seorang lagi tu, cikgu Azizul daripada SK Bangkong. Itu semua PPD kita bayarkan. Kos dia dekat 600 satu kepala. Cikgu bukannya training haram bukan training haram, training ikut dam, buat jersey, letak nama tim, tarik player tu, tarik player ni, tak berdaftar apa semua, tak ada tak ada. Cikgu memang ada sijil, ada kelayakan, dan memang cyborg check benda tu. Cyborg memang check benda tu. Kita tak boleh benarkan coach-coach yang konon-kononnya coach ni datang training budak jadi apa-apa kan. Semua benda tu berdasarkan ilmu pengetahuan, bukan main redah je kan. Dia ingat senang-senang macam tu je nak latih budak ni. Panggil budak latih, kena ada sijil kot kan. Kena ada sijil benda tu, kena ada kelayakan, kena ada sertifikat, kena ada pas kan, baru boleh latih budak-budak ni. Macam juga kalau kau tengok area-area TPP ni, orang nak latih taekwondo ke, latih renang ke, apa-apalah sukan, kalau ada yang tak berdaftar dan tak ada kelayakan, jadi apa-apa, siapa nak tanggung? Kan. Cikgu relax gitu je. Sebab tu kalau orang serang cikgu pun cikgu relax je. Orang nak cakap macam-macam pun cikgu sengih je kan. Sebab bila kita bercakap banyak, lagi banyak kita bercakap, lagi nampak kita punya kebobrokan. Cikgu bagi nama kataan barulah korang belajar hari ni kan, bobrok. Makin nampak kedengkalan ilmu kita tu kan. Makin banyak kita berbicara, makin banyak kita condemn orang, mula menampakkan diri kita yang sebenar-benarnya kan. Sebab tu cikgu, kalau kau tengok dekat posting-posting cikgu pun, cikgu jarang nak condemn orang apa semua. Sebab kita pun lebih kepada low profile, dan kita tahu kerja buat kita buat je. Orang yang tak tahu kerja buat kita ni, yang bising selalunya. Ting kosong ni selalu bising kan. Dia bising time dia bising tu ya. Lepas ni sebab tu cikgu cakap, kalau cikgu nak buat kat mana-mana pun cikgu boleh pergi. Dekat Cobra cikgu boleh pergi, dekat KL Serasan cikgu boleh pergi. Sebab cikgu ada lesen, ada sijil, ada lesen nak latih budak. Cuba cek tok guru korang tu, ada sijil, ada kelayakan tak? Kalau setakat tengok orang buat, lepas tu tiru, tengok orang buat tiru, nak buat macam kita perlu, amboi, senang kerja kan. Senanglah hidup macam tu. Cikgu nak macam tu kan. Minggu depan aku nak pergi training budak taekwondo kan. Lepas ni aku nak buat kelab olahraga latih budak olahraga kan. Tengok macam mana cikgu-cikgu sekolah kita buat. Aku rasa boleh kot buat macam tu kan. Tiru-tiru sikit kan, buat sikit, tiru-tiru sikit. Apa dah hal kan. Lepas tu pula nak buat pula bola tu, bola ni, nak buat snooker lah, nak buat golf lah, apa semua. Semua benda nak buat kan. Semua benda nak buat apa semua, tapi lesen, CJ apa semua tak ada. Jadi apa-apa kita tak tahu.